أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua ibu? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita sambung insya-Allah muka surat 222, betul tak? 222 insya-Allah kita masuk tips yang kedua tentang rahsia wanita syurga. Sama ada hari ini kita boleh habis ataupun sekali lagi insya-Allah kita habislah bab 10 dan habislah buku rahsia wanita syurga insya-Allah. Baik ibu-ibu, jom kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa dia ibu-ibu? Hari itu yang pertama apa dia? Solat 5 waktu. Kita dah tengok dah apakah hikmah. Saya dah syarahkan juga apakah hikmah Nabi sebut 4 perkara ini. Bukan sebut pasal umrah, bukan sebut pasal zakat. Ya, ini 4 perkara yang sering dilalaikan oleh kebanyakan wanita, maka sebab tu Nabi sebut 4 benda ni. Okey, so yang pertama solat kita dah tengok dah. Tips kedua untuk masuk daripada mana-mana pintu syurga kita nak masuk. Apa dia? Solat, puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Puasa yang bernilai sebagai kunci syurga adalah puasa yang bukan sekadar menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Sebaliknya puasa ini adalah puasa yang diiringi dengan amal-amal ibadah dan menjauhi perkara mungkar. So ibu-ibu, puasa untuk pertamanya definisi ni kita ingat bukan puasa daripada makan minum sahaja. Tetapi puasa daripada perkara-perkara lain juga kita akan tengok nanti insya-Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa itu mempunyai 3 tahap. Yang pertama puasa golongan awam yang bawah sekali, hanya menahan lapar dan dahaga serta nafsu syahwat dari perkara yang membatalkan puasa. Baik, puasa orang awam ni ataupun puasa golongan awam ni bukan nak masuk kata kita golongan awam ni yang ni je lah yang kita boleh buat, tidak. Kita boleh sampai ke puasa golongan khusus al-khusus ni. Cuma kebanyakan apakah hikmah dinamakan golongan awam ni? Inilah yang kebanyakan yang dibuat. Awamnya macam tu. Awamnya yang ni yang ramai yang paling buat. Sekadar berpuasa iaitu menahan daripada lapar dan dahaga dan menahan diri daripada berbuat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu kebanyakan yang buat. Jadi secara general kebanyakan orang buat dekat sini je. So bila buat yang dekat sini sahaja, ini dinamakan puasa golongan awam. Dan kita tak mahu duduk dekat yang level bawah sekali ni. Kita tengok yang kedua ni. Puasa golongan al-khusus. Selain menahan lapar dan dahaga, seseorang itu menahan telinga, mata, lidah, tangan dan kaki, iaitu anggota zahir, dari segala perbuatan maksiat.
tahan mulut daripada menerima makanan dan tahan perut daripada dimasuki makanan semata-mata, tidak. Tetapi telinga pun puasa juga. Ni special sikit ni, naiklah upgrade ni. Telinga pun puasa. Ya, puasa Ramadan, puasa dah daripada makan dan minum, daripada perkara-perkara yang membatalkan solat. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Telinga pun puasa. Macam mana tu? Ada orang nak mula cakap sikit. Tapi nak buat macam mana tu ibu nak? Nak tutup telinga ke? Nak tutup telinga dengan kapas macam Piramli tu ke? Cerita Piramli kan? Ataupun talk to my hand. Tak mahu cakap dengan talk to my hand. Kau macam mana kita nak buat? Tapi maksudnya golongan khusus, golongan yang lebih, orang kata apa? Golongan, cerita ada golongan yang lebih mulia daripada golongan yang pertama tadi. Dia berpuasa dengan semua anggota badan dia, bukan mulut sahaja, ataupun bukan dengan kemaluan sahaja disebutkan. Ya, sebab antara perkara yang membatalkan puasa adalah bersetubuh di siang hari, betul kan ibu? Jadi bukan anggota badan mulut sahaja yang berpuasa dan kemaluan sahaja berpuasa. Mata pun berpuasa daripada melihat perkara-perkara yang maksiat. Dan perkara maksiat ni besar ibu. Maksudnya perkataan maksiat tu besar. Kadang-kadang kita tengok maksiat ni sekadar perkara-perkara yang kita nampak zahirnya maksiat. Maksiat semua benda yang ingkar kepada Allah Ta'ala adalah maksiat. Kan? Mungkin kita kadang-kadang kita bayangkan perzinaan itu maksiat. Kecurian maksiat, mencuri maksiat, merompak maksiat, mengaibkan orang maksiat. Bercerita tentang orang maksiat, body shaming maksiat, itu semua kemaksiatan. Sebab apa? Sesuatu yang membawa kepada keingkaran kita kepada Allah Ta'ala. Kita dapat dosa, kita buat salah dengan Allah Ta'ala. Itu kemaksiatan. So, nak cerita kata, bukan benda-benda besar sahajalah namanya maksiat. Benda kecil-kecil pun maksiat. Apa yang mata kita tengok, apa yang telinga kita dengar, apalagi menahan tangan dan kaki, iaitu anggota zahir dari segala perbuatan maksiat. Macam mana nak buat ni ibu? Bukan tak boleh buat apa-apa, tapi kita menentukan apa yang sebolehnya kita buat, apa yang sepatutnya kita buat supaya tak jadi dalam maksiat. Kalau masak ibu, masak jamu makan, itu ketaatan ibu. Kan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada keluarga, maksudnya kebaikan lah, bentuk kebaikan. Apa-apa saja bentuk kebaikan dan kebajikan, selagi dalam syariah compliance, itu adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seorang ibu menyediakan persiapan untuk anak-anak, ataupun seorang wanita menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa di dalam keluarga dia. Subhanallah, pahala besar tu ibu. So itu bentuk ketaatan ibu. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ibu kita orang perempuan jarang tengok, jarang saya sebut, bukan kata tak ada, jarang tengok kan dalam Quran ni tak ada cerita pun kita ni boleh apa esok-esok. Kalau orang lelaki boleh bidadari itu kan, betul tak? Orang perempuan boleh apa? Benar tak soalan kita tanya-tanya? Tanya. Lepas tu dapat tak lagi jawapan? Tanya diri sendiri ya. Saya tak terkecuali sebab bila kita baca Quran, kita baca banyak tempat cerita tentang bidadari kan. Dekat surah Al-Waqi'ah ada, dekat surah Ar-Rahman ada, everywhere kalau cerita tentang kenikmatan syurga, salah satu kenikmatan tu mesti cerita tentang wanita-wanita syurga ataupun bidadari-bidadari lah. Dan bila sebut bidadari, kita fahamlah yang tu kebanyakan kebiasaan lazimnya adalah untuk orang lelaki. Jadi kita ni ada bidadara ke, lagu mana ke, no? Subhanallah. Semalam saya melalui satu kelas dengan ada beberapa student saya. Ada beberapa ni lah dia buat, kami buat surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. So surah Ar-Rahman tu kita memang sampai semalam ni kepada ayat yang cerita tentang kenikmatan syurga. Bermula daripada ayat 46 ibu, itu dah mula masuk cerita tentang syurga tu, surah Ar-Rahman tu. 46 sampai 61 kami habis dah satu kelompok 46 sampai 61. Tapi semalam kita mula dekat 54. Sebab 46 sampai 53 kita dah pergi dah. Nanti ibu balik tengoklah, tak nak buka Quran sekarang pun boleh dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman surah ke-55.
Saya jawab, saya selangkan masuk tu kenapa? Sebab tadi kita duduk contoh orang perempuan ni macam mana cara dia nak berpuasa kan. Okey. So ayat 54 Allah Ta'ala cerita tentang kenikmatan lain di dalam syurga adalah bermula cerita tentang mereka akan muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Mereka akan bersandar atas tempat duduk mereka ataupun alas duduk mereka itu adalah alas duduk yang batainuha min istabraq. Lapisan dalam tu diperbuat daripada sutra. Nabi buka Al-Quran muka surat 55. Surah 55, minta maaf. Surah 55, saya caranya muka surat ke ibu. 533 ayat 54. Saya mula tadi. Muttaqiina. Lupa tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatmithhunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqut wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semalam kami mengaji ayat 54 sampai 61. Tapi saya nak cerita ini sambungan ibu ayat daripada topik asal daripada ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada pengawasan Allah taala, takut kepada mahkamah Allah taala, takut kepada perhitungan Allah taala, bagi dia jannatan, dua syurga. Tapi saya tak syarah sebab kita tak tafsir surah ni. Tapi saya cerita ringkas sahaja. Poin dia waliman khafa maqama rabbih. Dan barang siapa bagi orang yang takut khafa, takut nak berhadapan dengan Allah Ta'ala. Oh, takut tu macam mana? Yang ni yang saya nak kata tadi kan. Takut tu dia bukan kat mulut je ibu. Takutlah macam mana nanti hari kiamat kan. Takut, lepas tu lupa balik. Bukan macam tu. Takut itu takut yang memandu kita untuk meninggalkan kemaksiatan dengan meninggalkan sepenuhnya. Dan membuatkan kita bersemangat nak membuat ketaatan, memperbanyak kebajikan dengan sekuat-kuatnya kita buat. Ini khafa maqama rabbih. So takut ini takut yang membuatkan ada implikasi, ada kesan pada diri kita. Takut kepada pengawasan dan perhitungan Allah, takut kepada mahkamah Allah Ta'ala membuatkan kita meninggalkan kemaksiatan dan membuat ketaatan. Ini takut dia. Dan orang yang takut macam ni dia akan dapat masuk syurga dan kenikmatannya. Salah satu kenikmatannya yang saya lanjut pada ayat 54 tu. Daripada 46 ibu balik bacalah 46 sampai 61. Ini cerita tentang kenikmatan syurga. Tapi sebenarnya selepas tu pun sebenarnya 46 tu sampai 78 semua cerita tentang syurga. Cuma sebab semalam saya baru syarah sampai 61, jadi saya fokus yang tu dulu. Nanti perempuan balik baca sampai 78. Cuba tengok ibu. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan. Ahli syurga kat dalam syurga tu muttaqiin, bersandar, bersantai-santai, bersenang-lenang, berehat, berbaring. Kita kat dunia kan ibu, saya tanya ibu, waktu boleh berbaring tu waktu yang indah ke tak? Nikmat kan ibu. Kadang-kadang boleh lelap 5 minit je, 10 minit je. Kan bagilah Sat cucu duduk luar, Sat ngantuk ni nak duduk dalam Sat.
Malam masuk bilik Zat, mama nak duduk dalam, nak letak kepala sat je. Letak kepala tu nikmat ibu kan. Dah mengantuk yang penat sangat, tak tahu nak buat apa, nak perlu 10-15 minit je. Nak lelak sat, nak letak je sat. Oh, nikmat. Kenikmatan kat dunia tu ibu, tapi sekejap aja, betul tak? Saat lagi kita kena bangkit dan teruskan memasak, basuh baju, lipat baju yang betul-betul tak habis-habis lagi, yang tak pernah habis ibu. Subhanallah. Saya duduk orang pun duk heran, siput beranak-beranak pula baju ni. Dua orang je kita, kan? Ada, kita tak boleh, maksudnya tak boleh bersenang lenang lama-lama sebab kita ada tugasan lain yang menanti, betul kan ibu? Subhanallah. Tapi dalam syurga, ahli syurga, Allah Ta'ala sebut muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Mereka bersantai-santai, berbaring, berehat, bersandar. Kata para ulama, ini menunjukkan kondisi fizikal, mental, jasmani, rohani, hati, fikiran ahli syurga ni dah tak terbeban dengan apa-apa dah. Relax-relax. Allahu Akbar. So kita pilih kita nak rehat lama dekat dunia atau kita nak rehat lama dekat syurga. Dekat syurga dah tak ada apa-apa dah. Nak kena kita buat kena ni bukan? Tak kena fikir dah nak masak, nak ambil anak sekolah lepas ni, nak sekian-sekian, tak ada dah. Sebab muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Mereka duduk atas alas depa tu, permaidani atau tilam mereka, ataupun furush ini tempat duduk atau tempat pembaringan mereka. Batainuha, lapisan dalam tu daripada istabraq, sutra tebal yang berkilat. Rumah saya dekat dalam kita pun. Dan kita duduk dekat nilai giga ni kan. Kalau pergi kedai kapet nak cari hak lembut, hak sedap duduk kan ibu. Yang ni pun kapet ni pun kalau letak kepala sat ni jalan ni ibu. Tu ada dulu. Pergi kedai kapet dia kata, kakak main sini ni kapet sutra apa daripada ulat apa? Sutra pada ulat apa tak tahu lah ibu nak ceritakan. Berapa ni? 4,000 saja. 4,000 saja memang tak lah. Saya nak letak dekat bawah 4,000 kan. Tapi sedap lah ibu. Kalau ada duit mungkin lah kita beli kan. Tak apalah, tak belilah ni. Saya nak beli hak murah-murah je. Tapi kita tahu kalau sutra, perkataan sutra tu pun ibu, kita dah boleh bayang. Lembut, kalau dulu-dulu mungkin dulu-dulu lagi lah kita selalu juga pakai baju sutra lah. Ni mungkin jangan sikit ibu pada. Tak trend sangat lah kan. Kalau dulu-dulu saya ingat saya kecil-kecil dulu tu kalau sutra tu kira macam TikTok dah lah. Lah ni dah macam-macam material dah. Subhanallah. Ini Allah Ta'ala serta lapisan dalam. Sa'id bin Jubair, ketika mana dia tanya satu soalan, ada orang bertanya dia kepada Sa'id bin Jubair. Ni Allah Ta'ala cerita lapisan dalam. Batainuha tu maksudnya di bahagian dalam atau di bahagian bawah. Nak maksudnya di bahagian dalam lah, perut dia. So luaran dia tu Allah Ta'ala tak ceritakan. Sa'id bin Jubair ditanya, kalau Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, dalam diperbuat dengan sutra tebal yang berkilat, yang bersulam, kata sebahagian ulama istabraq. Jadi yang luar tu macam mana? Kenapa ada orang bertanya? Abdullah bin Mas'ud pun jawab, Abu Hurairah pun jawab, Sa'id bin Jubair pun jawab. Luar, pasal apa ibu? Luar kan yang kena fizikal kita. Betul tak? Kalau kita duduk, dia kena dengan fizikal kita. Mestilah kalau dalam lembut pun, luar surface dia kasar, kita tak boleh duduk kan ibu? So luar mestilah lagi. Subhanallah. Ini cara Allah Ta'ala present. Dalam ilmu Al-Quran kita sebut at-targhib, motivasi. Motivasi. Subhanallah. Sa'id bin Jubair kata, kalau yang luar Allah Ta'ala cerita daripada sutra yang berkilat dan sebagainya, dalam yang luar itu sama seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajdah ayat 16. Ibu tak payah selak lagi, saya baca poin. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu ayat pertama. Bila kita bangkit daripada sujud sajdah hari Jumaat, itu ayat pertama untuk imam baca. Kan rakaat yang pertama, dia sebenarnya rakaat pertama dan kedua tu satu rakaat ibu. Tapi saya baca lah macam ada 3 rakaat sebab saya nak nampak beza. Kita masuk yang pertama,
Doa iftitah Al-Fatihah 15 ayat untuk imam baca surah As-Sajdah kan. Kemudian kita sujud kan. Sujud sajdah terus, tak rukuk lah, sujud sajdah terus. Bangkit tu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kan, sorry. Tatajafa dulu, sorry. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat 17 surah As-Sajdah. Sa'id bin Jubair jawab dengan ayat tu. Bila orang tanya dia, yang mak bahagian dia tu macam mana? Fala ta'lamu nafsun. Tak ada satu orang pun yang tahu. Ma ukhfiya lahum, apa yang Allah Ta'ala prepare, apa yang Allah Ta'ala rahsiakan, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan, apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang nak masuk syurga. Tak ada siapa pun tahu. So Sa'id bin Jubair jawab yang tu. Bila ada orang tanya yang luar tu macam mana, no? Lapisan luar tu, tak ada siapa pun tahu apa yang Allah Ta'ala rahsiakan untuk orang yang masuk syurga. So surprise. Soalannya betul lagi pun. Kalau kita di dunia, kenikmatan kita salah satunya, kenikmatan dikejutkan, ada keterjaan, tiba-tiba sampai hadiah. Bayangkan surprise ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Tak habis dekat situ, pembaringan dia duduk pembaringan saja. Wajanal jannataini dan buah-buahan merimbun menjuntai ke tempat pembaringan. Dia duduk ke, dia berdiri ke, dia berbaring ke, dia bersandar ke, dia bersenang lenang ke, dia bersantai-santai, dia boleh petik je buah tu. Kalau dia berdiri pun boleh petik buah tu. Kalau dia baring pun dia boleh ambil buah tu. Wajanal jannataini dan buah-buahan di dalam syurga itu dekat dengan kedudukan ahli syurga. Macam mana dia duduk, tetap boleh petik. Bila-bila dia boleh petik. Yang ni kita duduk tingkat atas, duduk ruang tamu kena jalan pergi dapur tu ibu. Subhanallah. Tapi tak habis kat situ yang saya nak cerita tadi, yang perempuan dapat apa tu, tengok ibu. Dapat pula tadi tempat pembaringan kan, alas dia dapat benda-benda apa kan. Lepas tu buah-buahan berjuntai kan ibu kan. Tengok ayat berikutnya, fihinna qasiratut tarf. Saya alang-alang saya share je lah ibu mana. Fihinna qasiratut tarf. Dalam syurga tu juga yang menemani ahli syurga di tempat pembaringan tadi ni, dia sebenarnya turutan tau. Daripada ayat 46 tu ibu akan nampak turutan. Mula-mula Allah Ta'ala cerita sediakan makanan, kemudian ada mata air dan sungai, kemudian ada sikit-sikit sampai ni tempat tidur pula atau tempat duduk. Dekat tempat duduk ada makanan yang menjuntai, anytime boleh makan, keadaan macam mana pun boleh petik. Dia duduk sama-sama ke? Tak. Fihinna qasiratut tarf. Ada bidadari-bidadari syurga sebagai pendamping ahli syurga. Yang itu soalan saya tadi ni. Kalau bidadari biasanya kita nampak kan secara asasnya ayat itu kepada orang lelaki lah kan. Qasiratut tarf, bidadari-bidadari syurga yang cantik, setia, sopan, yang menjaga pandangannya hanya kepada pasangan dia sahaja. Jangan risau ibu, saya dah jumpa dah tafsiran para ulama mengatakan pada ketika itu isteri dah tak cemburu dah, sebab perasaan cemburu dan dengki, hasad dan sebagainya di dalam syurga sudah dicabut. So saya kata kat saya tak apa lah, tak cemburu dah. Selamat bersenang lenang dengan kenikmatan syurga. Tapi bukan kata kita kata kenikmatan syurga tu boleh duk bayang saja, kena buat lah kan. Abang kena buat, saya kena buat, macam tu. Tapi saya doa bang, saya doa bang, abang dapat bidadari syurga ni insya-Allah. Tapi tak apa, waktu tu saya tak cemburu lah memang, tak dengki dah, sebab saya ada kenikmatan lain. Saya disibukkan dengan kenikmatan lain. Ada banyak benda lain. Selamat bergembira dengan bidadari syurga. Tapi kena layan bidadari dunia dulu lah. Kena layan mem dulu tak boleh lah. Tapi subhanallah, tengok rentetan satu demi satu ibu Allah Ta'ala cerita. Qasiratut tarf lam yatmi
yatmithunna insun qablahum wala jan. Tak ada pernah disentuh oleh mana-mana. Nak maksud kata bidadari itu perawan. Tidak pernah disentuh oleh lelaki, manusia, tidak pernah disentuh oleh jin. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan apa yang maksud Allah Ta'ala nak sebut, satunya perawan. Tetapi setelah melayani pun ahli syurga kembali menjadi perawan. Ka'annahunna yaqut wal marjan. Pada ayat berikutnya saya ambil dekat sini ya ibu. Sebelum saya menjawab, kita dapat apa? Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Seolah-olah seperti mana mereka ini al-yaqut, batu delima merah atau batu permata merah, wal marjan, dan juga mutiara putih yang kecil. Saya terjemahkan mengikut tafsiran Tawailah. Yang tu ibu nanti tengok. Boleh. Nak bagi tahu kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bidadari dalam syurga ni bukan sekadar perawan. Bukan sekadar kita kata bahasa kita nak darah lah ibu. Kan nak darah lah. Tetapi juga kecantikannya, pipinya, wajahnya, bibirnya al-yaqut, ka'annahunna al-yaqut. Al-yaqut tu merah, batu delima merah atau batu permata merah. So nak bagi tahu kata apa? Wajahnya, bibirnya, pipinya kemerah-merahan. Wal marjan, mutiara putih yang kecil. Kenapa nak bagi tahu kulit dia flawless? Kulitnya putih, bersih, tulus, mulus, bersih, macam mutiara kecil. Mutiara kecil ni ada sebahagian meletakkan mutiara sahaja, tapi ada perbezaan al-lu'lu' wal marjan pada ayat 22 dalam surah yang sama ibu. Ada Allah Ta'ala sebut al-lu'lu' wal marjan. Al-lu'lu' sebahagian ulama mengatakan mutiara yang besar. Al-marjan sebahagian ulama mengatakan mutiara yang kecil. Warnanya sama putih, tapi besar kecil. Maka sebagian ulama mengatakan kenapa dibezakan, sebab mutiara yang kecil lebih putih daripada mutiara yang besar. Tak tahulah Allah Ta'ala alam, tapi adalah dalam tafsiran tu. Ibu kita pilih kedai mutiara tengok. Hak kecil ke hak besar yang lebih cantik ke, ikut cita rasa masing-masing kan. Tapi nak bagi tahu macam mana putihnya mutiara, macam itulah putihnya bidadari. Macam mana kemerah-merahannya batu permata ataupun batu delima merah, begitulah kemerah-merahannya bidadari syurga. Lalu seorang ulama tafsir yang menulis kitab tafsir Al-Quran Al-Azim lin-Nisa, namanya Syekh Majdi Fathi As-Sayyid. Dia kata untuk orang-orang lelaki beriman, dia akan dapat semua kenikmatan ni, terutamanya tentang bidadari lah. Daripada ada tempat, ada kawan di tempat pembaringan, kemudian makanannya, kemudian bidadari cantik dan sebagainya. Lalu apa yang orang perempuan akan dapat? Kata Syekh Majdi, yang ni dia buat tafsir Al-Quran Al-Azim dan Nisa. Kalau terjemah maksudnya tafsir Al-Quran Al-Azim untuk wanita. So nanti dia akan ulahlah berdasarkan kewanitaan. Tapi penulisnya lelaki. Itulah kan kadang-kadang bukan orang lelaki juga yang boleh mahir cerita tentang perempuan. So ibu doakan semoga kita di kalangan kita, insya-Allah kita akan mahir juga cerita-cerita orang perempuan. Maka dia cerita orang lelaki akan dapat semua ni, ada kenikmatan yang atas ni. Maksudnya cerita tentang bidadari lah. Yang tempat pembaringan semua orang perempuan akan dapat juga. Kita akan dapat, insya-Allah semua ahli syurga akan dapat. Cuma yang spesifik kat bidadari itu kita ni ada tak bidadara? Kata Syekh Majdi Fathi As-Sayyid, dia mengatakan untuk orang perempuan yang beriman, yang banyak ketaatan kepada Allah Ta'ala fi dunia, dalam dunia, masa ketika dia di dunia, maka tidak lain dan tidak bukan dia akan mendapat antanala ridha maulaha. Dia akan mendapat keridhaan daripada Tuhannya. Ibu percayalah, redha daripada Allah Ta'ala satu perkara yang takkan boleh digambarkan dengan apa-apa bentuk kenikmatan. Tiba-tiba kan bapak mamak kita kata, tak apa bapak mamak redha dah dekat cek. Tenang tak ibu? Rasa ada tak benda lain yang lebih mahal daripada keredhaan? Tak ada lah. Tiba-tiba suami kita kata, yang abang redha dekat saya, contoh lah ni. Tak apa abang redha dah. Segala apa-apa yang saya buat abang dah redha
Kalau nak dapat redha tu kena dapat at-ta'at tu kan. At-ta'at tu kan kena ketaatan tu. Ketaatan lagi insya-Allah kita akan mendapat keredaan. Redha tu ibu paling ultimate goal kat dunia kita. Saya cakap kat suami saya, bang, rupanya saya akan dapat keredaan Allah Ta'ala dalam syurga. Itu ganjaran bagi kami. Maksudnya nak beritahu Allah Ta'ala tak sebut pun tentang wanita dan sebagainya. Maksudnya secara spesifik lah ibu-ibu. Yang lain kita akan dapat kenikmatan syurga. Tapi spesifiknya tak ada cerita pun bidadara ke apa. Tak. Allah Ta'ala cerita. Redha. Kata Majdi Fathi As-Sayyid, Syekh Majdi Fathi As-Sayyid. Kenapa ibu? Saya pun duk fikir. Kenapa Sebab kita hidup kat dunia pun, kalau kita di bawah tanggungan mak bapak kita lagi, redha mak bapak lah yang kita perlu. Betul tak? Kalau kita dah bersuami, redha suami lah yang kita perlu. Maksudnya kita bergantung dengan, bukan maksud bergantung tu jangan salah faham tak. Maksudnya kita ada satu benda ultimate kita tu, hang puasa, hang solat, balik. Hang solat, hang puasa, hang jaga kemaluan, tak pada suami. Kunci keempat Nabi sebut yang tu, kita tak boleh lari pun. Kita boleh cakap tak kira. Bukan dia hak ni. Tak, memang Nabi sebut. Dalam arti kata lain, kunci nombor 4 tu mesti kena ambil juga. Berarti untuk mendapat redha suami. Tapi ibu seperti saya nak sebut, nak peringat, dalam keadaan apa yang diarahkan atau diperintahkan oleh suami atau mak bapak kita itu syariah compliance. Kalau disuruh ke arah kemaksiatan, maka kita tak wajib taat. Yang tu kena clear nah. Ini sebab kadang-kadang saya kena sebut juga. Sebab kadang-kadang dalam masyarakat, kadang-kadang isu kita adalah isteri, kefahamannya adalah taat. Sampai kena pukul, sampai kena ni pun tak mau buat report, tak mau pergi pejabat agama, tak mau minta bantuan. Itu dah kira merosakkan diri sendiri ibu. Yang ni saya kena sebut juga. Taat kepada suami selagi mana tidak bercanggah dengan apa yang Allah dan Nabi arahkan. Tapi bercanggah, kita tak wajib taat. La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau orang arah kita ke arah kemaksiatan, la ta'ah, tak wajib taat, gugur ketaatan tu. Tapi kalau disuruh ke arah kebaikan, wajib taat. Maka bila dapat ketaatan tu, kita buat ketaatan tu, insya-Allah dapat keredaan. Dan sekarang sebagai kenikmatan ahli syurga, dah tak perlu pun, bukan tak perlu, maksudnya dah tak sebut pun redha mak bapak ke, redha suami ke, tetapi redha maulaha, Tuhannya. So ibu hari ini moga-moga menjawab satu persoalan daripada Syekh Syekh Majdi Fathi As-Sayyid. Dia katakan orang yang beriman wanita dia akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ibu. Redha itu satu perkara yang paling menenangkan, lebih mahal daripada apa pun yang ada dekat dunia. Kan? Dia kata, bang, saya baca semalam, saya mak sama saya, oh bang, tak apa, Allah Ta'ala akan redha kami orang perempuan ni bila jadi ahli syurga. Allah redha seredha-redhanya. Tapi dekat dunia kena dapat redha abang dulu. Okey. Tapi redha tu satu perkara yang mahal sekali, saya cakap macam tu. Tapi yang bawah tu kena beli juga, bawa juga pergi shopping. Lagi tenang juga. Okey. Saya kata, tak apalah, tak payah pergi mana lah, redha lah kan. Saya kata, tak boleh bang. Bawah tu sebelum dapat, nak dapat redha tu, kena bawa juga. Mendamaikan hati, kena bawa jalan juga. Kan? Okey, so kita insya-Allah, ibu-ibu, wanita yang beriman, Allah Ta'ala redha pada dia. Yang tu kita akan dapat insya-Allah. Moga-moga kita di kalangan orang yang beriman. Baik, puasa golongan khusus al-khusus. Yang ni golongan yang terbaik dalam hal puasa dia. Selain menahan lapar dan dahaga, hatinya juga berpuasa dari memikirkan segala kesibukan dunia dan tidak memikirkan suatu apapun selain Allah. Kalau tadi golongan kedua, zahir, anggota zahir, maka yang ketiga anggota batin juga. So ibu kita nak berusaha menjadi wanita muslimah salihah insya-Allah yang berpuasa di bulan Ramadan, khususnya berpuasa golongan
al-khusus. Bukan sahaja puasa tentang mulut dan kemaluan, bukan sahaja puasa dengan anggota badan, mata, telinga, tangan dan kaki, tetapi juga puasa dengan hati kita. Puasa dengan hati kita daripada masih disibukkan dengan benda-benda dunia, hal-hal dunia, tetapi tidak disibukkan dengan hal-hal akhirat. Kita nak puasa daripada hal itu. Maksudnya hati kita juga fokus kepada fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok detail lagi ibu. Puasa al-khusus itu akan sempurna dengan 6 perkara. Menundukkan pandangan dan menahan diri daripada melihat perkara yang tercela dan dibenci oleh syariat. Ini pandangan tadi. Yang kedua, memelihara lidah. Yang kedua ibu. Puasa al-khusus ni golongan kedua. Nampak tak? Okey? Sebab kan kita dekat anggota zahir kan. So mata nak buat macam mana? Tunduk pandangan ataupun tidak memandang perkara-perkara yang dibenci oleh syariat. Memelihara lidah. Yang kedua, memelihara lidah dari berkata yang tidak berfaedah. Ini sepanjang berpuasa ibu. Sepanjang berpuasa kita pelihara lidah kita, ya, tidak berfaedah daripada gurau senda, mengumpat, dusta, lebih banyak baca Quran, lebih banyak zikir, lebih banyak diam. Gurau senda lah. Gurau senda pun tak boleh ke? Boleh, perkara harus sebenarnya. Tapi kadang-kadang gurau senda atau melawak ni kadang-kadang ada banyak perkara yang melalaikan. Dan kadang-kadang kita zaman sekarang ni kadang-kadang melawak tu pun mereka-reka. Sedangkan Nabi bergurau. Tetapi Nabi bergurau dalam keadaan berfakta. Kita bergurau kadang-kadang mereka-reka. Semata-mata nak buat orang ketawa. Itu dah melalaikan kan. Jadi cuba fikir dulu nak melawak apa. Boleh macam tu. Fikir dulu nak melawak apa. Ataupun bergurau sedar tetapi dengan sangat minima lah. Sangat minima. Menahan dari mendengar perkataan yang dibenci syarak, sama ada bentuk nyanyian atau kata-kata biasa. Setiap perkataan yang haram dituturkan, maka haram juga didengar. Ini kaedah dia. Macam mana kita nak tahu benda apa yang kita tak boleh dengar? Kita tak boleh dengar benda yang kita tak boleh cakap. Kita tak boleh cakap pasal orang, sama juga kita tak boleh dengar orang cerita pasal orang. Kita tak boleh mengumpat orang, sama juga kita tak boleh dengar umpatan orang. Begitu. Okey? Baik. Adapun daripada sudut nyanyian tu, lihatlah kepada bentuk nyanyiannya, penyanyinya, ataupun orang kata apa, konten dia ataupun lirik dia. Ya. Kalau nasyid, insya-Allah lah boleh ikut, no? Cuma nyanyian-nyanyian biasa ni kadang-kadang dengan penyanyinya yang mungkin dalam keadaan aurat yang tak terpelihara dan sebagainya. Jadi cuba menahan diri daripada hal-hal ini. Menahan anggota tubuh badan dari melakukan dosa seperti menahan tangan dan kaki dari perkara yang dilarang. Menahan perut dari memakan makanan yang syubhah ketika berbuka. Ibu-ibu, bukan kita kata mulut kita tak boleh menerima makanan ketika siang hari sahaja. Masa berbuka pun mulut kita mesti memilih makanan apa yang sepatutnya kita bawa masuk ke dalam perut kita. Apakah bentuk makanan tersebut? Apakah sumber makanan tersebut? Perkara syubhah ni, apa dia makanan syubhah ni? Tak tahulah halal ke tak halal. Zaman sekarang makanan macam-macam ni, ibu. Kan? Trend. Cuba tengok anak-anak kita makan apa. Saya selalu pesan juga dekat anak-anak kita dulu zaman mengajar kat kuis ke ataupun anak saudara ke ataupun kat mana-mana je saya akan pesan. Tengok dulu. Baik, tengok ni ibu. Tak bermaksud sepenuhnya bergantung kepada logo JAKIM atau logo Malaysia saja. Sebenarnya logo tu logo halal Malaysia. Dikeluarkan. Logo halal Malaysia. Tak bergantung pada logo halal Malaysia saja ibu. Ada sebahagian kita, dia pun boleh tengok ingredient kan. Orang mengaji yang ingredient sains-sains food tech kan, food teknologi tu dia tahu baca ingredient. Saya tak tahu baca ingredient, jadi saya bergantunglah dengan logo halal tu. Ataupun kadang-kadang halal Allah Akbar. Itu khusyuk tu. Okey, kadang-kadang kan ada halal daripada negara lain ibu. Kan? Daripada Thailand ke, daripada Indonesia ke. Yang tu kita tengok
tengoklah dalam website. Lambatnya nak pick up benda tu dulu ke kat pasar raya. Kita kena buat dulu. To make sure apa yang kita beli itu sumber bahan mentah. Saat ni nak balik masak. Tengok sumbernya halal ke tidak. Tengok makanan apa yang kita makan halal ke tidak. Sebab apa? Sebab penekanan ni ibu, ulama menyebutkan salah satu faktor yang membawa kepada khusyuk dalam solat adalah apa yang kita makan dan sumber makanan kita. Jadi jangan ingat khusyuk tu hanya tergantung kepada kain semayang kita, sejadah kita, aircon dalam bilik, lampu yang mendamaikan, suasana bising ke tak bising. Itu antara yang membantu. Tetapi salah satu yang para ulama sebutkan antara faktor yang membuatkan seseorang tu khusyuk dalam solat adalah sumber makanan dia. Makanan dan sumber makanan. Dia buat teh tarik. Buat teh tarik. Teh tu macam mana? Susu tu macam mana? Tapi jangan tengok dekat susu tu halal. Teh tu halal. Betul? Teh tu ambil ke? Beli ke? Curi ke? Sampai ke situ para ulama bincang. Kan ibu kan? So kalau hak curi tu sah-sah lah, haram ibu. Kita ada semua insya-Allah beli. Kan? Cuma beli tu perhatikan. Sebab ada macam-macam jenis makanan dalam pasaran yang kita khawatirkan apa yang kita masukkan dalam mulut tu itu akan menjadi darah daging kita, akan membentuk karakter dan tabiat kita. Jadi perhatikan. Saya sebut sebab makanan ni ibu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak tempat tentang makanan. Makanlah makanan yang halal dan berkat. Kan? So saya sebut sekali lagi, tak semestinya ada logo halal Malaysia. Jangan salah faham pula. Okey? Yang tu kalau saya kira orang awam dalam hal pemakanan halal haram tu, saya kira saya orang awam, jadi saya akan bergantung lah, tengoklah. Oh ni tak ada logo halal Zakirah. Yang ni ada ibu. Logo halal Malaysia. Kalau tak ada logo halal Malaysia kan kadang-kadang dia ada tulis halal macam tu. So saya cek lah, oh ini daripada Thailand ke daripada mana. So saya cek dalam website halal Malaysia. Kita akan tengok, oh halal mana, halal negara mana yang diiktiraf oleh kerajaan kita Malaysia. So kan macam kadang-kadang benda-benda import kan ada halal daripada negara import tu lah. So check lah, negara kita iktiraf tak halal dia, ikut spek tak. Misalnya saya kira yakin dengan tak yakin, itu terpulang lah. Kalau kita yakin, okey. Satu lagi ada orang yang pandai baca ingredient, dia baca lagi ingredient. Kadang-kadang tak ada halal kan ibu kan, tapi dia boleh baca ingredient. Walaupun tak ada halal, tapi kalau ingredient dia tengok, oh ni semua okey halal, tumbuh-tumbuhan ke apa semua, dan teruskan. Sebab saya orang awam yang daripada sudut food tech tu, saya tak pandai baca ingredient. Itu belum masuk lagi glukos lah apa semua kan. Sebenarnya kalau dalam bahasa kita mungkinlah gula ke, karbohidrat ke apa kan, tapi saya tak reti benda tu. So kita pilih dengan serapi-rapinya apa yang masuk dalam perut kita ini, supaya kita makan makanan yang benar-benar halal dan juga berkat insya-Allah. Tidak berlebihan ketika berbuka dengan makanan sekalipun ia halal sehingga terlalu kenyang. Si ibu masih lagi poin makan. Tidak berlebihan ketika berbuka. Tu dia kita cover balik ibu no. Daripada pukul 6 kita puasa tu sampai 7.30. Elok pi dekat bazar pukul 5 tu, kita rasa semua benda kita teringin. Tapi kalau tak pergi bazar pula ni, orang niaga dalam grup WhatsApp taman kita je kan. Itu saya lah tu, lalu je sekali lagi macam best je. Sekali ada ting-ting gantung order dah. Sekali ting-ting gantung lagi kat depan order pula. Sambil sihat dah. Kuih satu je ya. Kita duduk 2 orang je. Ataupun 2 lah kalau teringin. Mama teringin satu lagi. Teringin tu perangai dia. Teringin tu tabiat. Betul tak? Teringin tu tabiat. Tabiat tu beza dengan fitrah ibu. Fitrah lain. Tabiat kita yang bentuk dia. Nafsu ni sebenarnya ada nafsu baik.
Nafsu baik. Nafsu baik tu, nafsu nak makan tu baik. Cuma bila dah kenyang, nak makan lagi, tu nafsu tak baik. Kan? Tu maksud contohnya. Nafsu mesti kena ada, ibu-ibu. Nafsu kena ada. Syahwat lah maksudnya syahwat. Ya, mahu berpasangan, makan, berjalan, itu benda-benda yang kita mahu, perlu. Tengok keperluan. Tapi bila melampau, itu dah masuk daripada sudut pembaziran sebagai misalnya, kan. Yang keenam, hendaklah timbul rasa takut jika puasanya tidak diterima dan mengharap pada Allah agar puasanya diterima. Yang ini kita sebut al-khawfu war-raja. Ibu-ibu, yang ini puasa golongan khusus maksudnya apa? Puasa golongan khusus tadi, dia sentiasa berada ataupun dia sentiasa mengaktifkan mod al-khawfu war-raja. Kita semua mesti kena ada mod ni, ibu. Sentiasa takut kepada Allah Ta'ala tetapi sentiasa berharap. Maksudnya apa? Takut kalau Allah Ta'ala tak terima puasa kita, tapi harap-harap Allah Ta'ala terima. Takutlah dengan azab Allah Ta'ala, tapi harap-harap tak kena azab, harap dapat syurga. Takut dengan kemurkaan Allah Ta'ala, harap-harap Allah ampunkan misalnya. Mood ni mesti ada dalam diri kita. Al-khawfu war-raja. Baik. Kenapa bukan al-khawfu sahaja? Sebab kalau aktif mood al-khawfu sahaja, kita akan jadi orang yang berputus asa. Contoh tadi kita tengok, ya? Takutlah puasa tak diterima, tak payah puasa lah. Saya pernah jumpa ibu-ibu. Sebab dia kata dulu ada orang sebut, ada seorang kakak ni jumpa saya dekat satu kuliah, tapi 2015 saya ingat saya. Ni salah ni pun, saya pun dah tak pergi kuliah dah dekat tempat tu sebab jauh, saya tak larat dah. Jadi kakak ni cakap, "Ustazah, saya baru nak mula solat balik. Setelah lebih kurang 20 tahun saya tinggal solat." Saya kata, "Apa? Mula." Tapi kalau saya boleh tanya pasal apa tinggal, kak tak erti ke macam mana kak? Kalau kak tak erti, nanti saya duduk main kuliah ni, kak ambil lah 20 minit, saya nak kak semayang balik. So dia kata, erti, tapi yalah dah tinggal lama kan, kena mula balik. So saya tanya kak ni kenapa? Saya bukan cakap dengan kakak ni, saya nak beritahu kata apa yang membuatkan dia tinggal. So dia kata, sebab kawan saya sebut, sebab saya tak pandai baca Quran. So kawan saya sebut, kalau baca Fatihah tak betul, tak sah solat. Nampak ada connection dia. Kalau baca Al-Fatihah tak betul, tak sah solat. Jadi tak payah solat. Hipotesis dia macam tu, ibu-ibu. Betul ke hipotesis nama dia? Dan kita mungkin menyangkakan, takkan kakak ni semudah tu. Tapi itulah yang berlaku. Sebab dia kata dia tak reti kan. Dia lah yang kata, dia kata sebab saya tak reti. Jadi bila kawan saya kata ni, kalau baca Al-Fatihah tak betul, tak sah solat. Kalau baca tak betul, berdosa pula, dia kata. Berdosa. Jadi saya tak berani lah, Ustazah. Jadi saya tanya saranan dia, tak payah solat. Kak. Tapi saya tak kata lah, kak tu. Saya kata lah, kak, tak betul kak. Tak betul sama sekali. Itulah dia kata, sebab dia singgah solat. Kali pertama saya kuliah tu, kali pertama atau kali kedua, dia singgah solat masjid tu. Jadi dia dengar saya syarah. Tapi saya bukan syarah bab solat pun. Saya syarah benda lain. Tapi kemudian dia kata, okeylah, saya duduk dekat-dekat sini je, saya boleh lah main. So bila kali keberapa dia main tu, barulah dia kata, kak ni dah lama tinggal solat. Dan tinggal lama Quran, nak mula balik sadar lambat dah tak lambat, kak mula sekarang. Tapi kalau saya boleh tanya, siapa kak tinggal solat? Sebab ni ada orang kata kalau baca Fatihah salah berdosa, tak sah solat. Jadi saya, kak, kalau baca salah betul lah berdosa, tapi kita boleh improve. Kak kena ngaji cara baca yang betul. Dan solat, insya-Allah Allah bagi keampunan, Allah terima solat. Tapi kalau kak tak solat, apa benda yang nak diterima tu? Tak terima langsung, lagi besar dosa kak. Jadi kak semayang lah ni, kak semayang. Lepas tu pergi cari guru mengaji. Okay. So saya nak beritahu, implikasi ni besar ibu. Kalau al-khawfu sahaja, takut Allah tak terima lah, takutlah Allah tak ampun dosa aku banyak lah,
jadi putus asa. Sebab itu al-khawfu war-raja. Ya Allah, takutlah banyak dosaku, tapi harap-harap Allah ampunkan. Takutlah puasa ni tak diterima oleh Allah Ta'ala, tapi harap-harap Allah terima. So mood ni mesti kawan baik dua-dua. Al-khawfu war-raja, takut dan berharap. Takut dengan neraka Allah, berharap dapat syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasa takut dan bimbang sekiranya puasa tidak diterima Allah akan membuatkan seseorang berusaha menambah dan meningkatkan amalannya, kerana tak pasti amalan itu diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba ibu tengok, puasa macam ni lah yang akan memberi kesan kepada seluruh aspek kehidupan manusia, dan puasa ini jugalah yang dapat menjadi kunci syurga buat para wanita. So, ibu-ibu, kita nak berpuasa bukan dengan mulut sahaja, bukan dengan perut sahaja, bukan dengan kemaluan kita sahaja, tetapi dengan semua anggota zahir dan batin kita. Baik, tengok sikit ibu-ibu. Dalam menunaikan ibadah puasa, wanita mudah terlalai ketika berada dalam keadaan tertentu. Antara kelalaian yang biasa dilakukan oleh para wanita dalam berpuasa ialah, ini antara hikmah Nabi highlight puasa ibu. Kenapa? Kerana ini antara ibadah yang sering dilalaikan oleh para wanita. Pertama, melambatkan mandi hadas besar. Selepas haid sehingga darah telah kering beberapa hari lalu meninggalkan puasa pada hari tersebut. Yang ni saya banyak pada diri saya dan kita semua ibu-ibu, dan ibu-ibu juga ada tanggungjawab untuk memperingatkan kepada anak cucu kita. Ya, semak berapa hari dah kakak? 4 hari. Kering tak lagi? Tak kering lagi? Okey. Kena check. Especially anak-anak kita yang masih awal main kan. Umur 10 ke 11, 12, 13, 14, awal-awal lagi yang mereka masih tak biasa, mereka tak tahu nak tengok dan sebagainya. So ibu-ibu wajib kita tengok benda ni. Okey? Sebab ini antara salah satu tabiat orang perempuan. Kering dah. Kering waktu subuh, sejuk lah nak mandi. Tak kata kat ibu. Ujian semua kita. Kena pula kering pukul 3 pagi. Bangkit pukul 5 dia kena, kering dah tapi sejuk dah. Kan? Tapi bulan Ramadan dia nak cepat mandi. Betul tak? Sebab tak mau qada. Itu kita kata tabiat tu. Tabiat maksudnya apa? Kita yang bentuk. Contoh tabiat membaca. Tabiat membaca apa dia? Kita yang bentuk tabiat menjadi lazim dengan kita. So jangan jadikan tabiat melambatkan mandi hadas besar ataupun mandi kita katakan selepas kering daripada haid dan juga nifas lah ibu. Haid dan juga nifas. Wiladah tak kena mandi sebab wiladah dia main sebelum nifas. So bila main wiladah dan nifas, so mandi sekali je selepas kering nifas. Mandi janabah pun perlu disegerakan, jangan lambat-lambatkan. Okey? Baik, tapi yang ni nak highlight pada wanita yang selalunya dilambat-lambatkan itu adalah nifas dan juga haid. Sebab apa? Sebab dia dah lama. Dah 7 hari, dah 10 hari, dah duduk relax 10 hari kan. Kering dah. Tak apalah, nanti relax sikit. Dia dah lajak berapa hari tu semua kena qada solat tu ibu. So nak buat sesuatu, kita amalkan anak-anak kita lihat implikasi. Kalau kita dah kering hari 10, kita mandi hari 13, hari 10, 11, 12, 13 tu semua kena solat tu. Larat kena qada. Dan tak boleh bermudah-mudahan, tak apa nanti qada je. Tak boleh bermudah-mudahan macam tu. Kan? Jadi kita kena didik diri kita dan anak-anak kita untuk poin pertama ni ibu. Yang kedua, disebabkan haid yang datang pada setiap bulan, maka wanita sering menunda-nunda untuk menggantikan puasa. Ini perangai orang perempuan satu lagi. Waktu bila yang syok nak ganti puasa ibu? Bila kita mula baca Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Betul tak? Waktu tu berpusu-pusulah para wanita menggantikan puasanya yang daripada Ramadan lepas. Sebab apa? Ramadan nak main lagi 3 bulan. So, saya selalu pesan kat dia, saya dan kita semua ibu. Qada puasa percepatkan.
Kalau boleh perhabis dalam puasa 6 tu, Syawal tu, perhabis siap-siap. Tapi kita kadang-kadang punya alasan apa dia? Susun dah jadual nak pergi open house. Tambah lepas pandemik ibu kan. 2 tahun tak buat, tak buat open house. Betul tak ibu? Yang ni musim dah kenuri kenara balik kan. Saya pun kemarin pergi kenuri sampai termelung tu lah. Pergi jugalah lepas lama sebab kawan baik kan. Saya kalau lama jauh-jauh saya tak berapa pergi juga. Sebabnya ialah macam-macam lagi kita nak travel apa semua, kalau letih apa semua. Tapi semalam pergi juga. Tak pernah lah saya nak pergi travel jauh-jauh untuk pergi makan kenuri. Kira jauh lah juga, 2 jam lebih juga kan ibu. Tambah pula habis hujung cuti sekolah. Jam dia. Tambah pula orang semalam ada bola. Aduh, kalau fikir ni, duk fikir dengan suami saya duk kata, tak mau pergi dah kamu. Orang mesti nak balik daripada kampung, cuti sekolah, tengok bola lagi. Lepas tu ada konsert semalam. Ada, saya tengok. Kita tahu lah, kita tengok lah kan. Ada konsert. Masa datang pandemik, apa yang kita buat? Kan kita balik pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Betul tak ibu? Habis pandemik, konsert tak habis-habis. Ada konsert dekat Bukit Jalil ke dekat mana? Berapa hari saya pun tak tahu lah. Kita duk tengok kat Facebook tu kan. Jadi kita tak lah, patutlah duk jam teruk sangat. Dengan campur dengan bolanya, dengan campurnya ni, dengan campur cuti sekolah semua. Kalau ikut saya kata, tak mampu dah lama. Tapi fikir kawan baik kita dekat Kuisel ni. Pergi juga. Subhanallah tabarakallah. Jadi apa yang saya nak sebutkan, kita ni ada satu perangai, ada satu tabiat orang perempuan suka tunda nak ganti puasa. Kadang-kadang nak ganti tu berapa hari? Berapa hari ibu? Ambil dah normally period orang perempuan 7. Normally 7 ibu. Habis Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian sekarang ni saya tercicir, saya punya handsok. Tak silap bawa beg lain. Setiap beg tu saya letak handsok ibu. Apa dia? Kita kira? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini baru masuk Rejab kan? So ada 7 bulan sebelum nak masuk Rejab. Rejab tu boleh puasa, Syaban pun boleh sebenarnya. Tapi saya nak beritahu kata apa, kita dah mula balik tu tang Rejab tu. Sebab barulah mula duk baca doa kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ataupun doa-doa yang lain. Maksudnya waktu Rejab tu macam baru ada lampu kuning. Dah nak Ramadan dah ni. Kita ada 7 bulan sebelum tu ibu. Kita buat apa? Kalaupun open house Syawal je ibu. Betul tak? Dan 1 bulan kita ada 30 hari. Basically atau 31 lah kita sebut 30. Takkan nak selit 1 bulan 1 hari ataupun 2 hari ganti puasa, tak sempat. Sebab itu saya sebut tabiat. Ini perangai. Ini bukan fitrah kita memang dah, bukan fitrah. Tabiat. So pesan kat kita dengan anak-anak kita, ya, jangan lambat-lambatkan. Sebab orang perempuan ni, dia ada implikasi bila lambat-lambatkan. Betul tak ibu? Tengok-tengok bulan depan mengandung. Betul tak ibu? Tak terjangka. Tengok-tengok mengandung. Bila mengandung, dia ada kepenatan ibu mengandung. Tak boleh salahkan ibu mengandung. Betul tak? Tak masuk lagi first trimester morning sickness ataupun evening sickness ke apa ke, dah tak larat. Masuk second trimester ke apa semua, saya pun tak nak sebut. Ada macam-macam. Tiba-tiba beranak nifas pula ibu. 40-50 hari. Betul tak? Tiba-tiba istihadah. Istihadah kadang-kadang ada sebagai orang perempuan dia letih istihadah ibu. Istihadah kan keluar darah lepas haid kan? Lebih hari. Bagi yang pernah merasai istihadah, kadang-kadang dia normally je darah tu, kadang-kadang dia main banyak. Ada kawan saya ibu sebulan main darah tak berhenti. Dan ia berlanjutan sehingga 6 bulan. Sampai dia kena pergi cek dekat HKL dan sebagainya. So saya tanya dia, penat tak kau? Masa saya mengaji dulu kat UIA. Penat
penat ibu setiap kali solat kena cuci pad. Penat tak siapa? Penat tu Allah ganjarkan insya-Allah. Cuma saya nak bagi tahu itulah persediaan-persediaan yang kita kena buat sebab kita tak tahu. Tiba-tiba main sahadah, tiba-tiba penat sikit, letih sikit sebab ada banyak benda kena jaga. Nifas pula. Kena mengandung pula. Dan ibu yang menyusu. Ibu yang menyusu kepenatan dia berbeza. Betul tak ibu? Nak menyusu anak. Jadi kadang-kadang kalau ada ruang yang kita boleh selit untuk qada lebih awal, qadalah lebih awal. Jangan delay. Kalau nanti sampai ke ini especially yang ini bukan ganti qada haid je ibu. Ganti nifas juga. Ada junior saya baru ni dia kata, "Kok ni saya beranak 1 Ramadan." 1 Ramadan lah. So 30 hari Ramadan tu ma'assalamah wa ila liqa lah. Saya lupa dekat kuliah kan dia kata, "Ya Allah kok ni kalau puasa Ramadan tu semua orang puasa kan, betul lah ini bukan. Ini masuk nak qada 1 bulan tu di bulan bukan bulan puasa." Kena pula dia mengajar ustazah kan, sekolah kan, sekolah rendah. Berkelahi dengan budak-budak lah. Jenuh bertempik lah nak pergi toilet lah apa semua. Ya Allah kok, cabarannya nak qada 1 bulan. Subhanallah, Allah gajarkan pahala insya-Allah mana-mana pun. Tapi saya nak sebutkan untuk rasa kita semua, kalau boleh selit-selitkan dengan berusaha insya-Allah. Ini yang ketiga ibu. Bagi wanita yang mengandung dan menyusukan bayi hampir sepanjang usia mudanya dan tidak berupaya menunaikan ibadah puasa, maka dia boleh meninggalkannya. Tetapi kadang-kadang mereka ini lalai dari membayar fidyah yang seharusnya dikeluarkan bagi menggantikan puasa yang ditinggalkan. Yang ni ibu, saya cerita ni sebab saya pernah jumpa situasi. Saya pernah jumpa seorang ibu, dia 6 tahun berturut-turut bersalin dan menyusu. Jadi banyaklah 6 tahun. 6 tahun ibu, maksudnya Ramadan tahun ni beranak, Ramadan tahun depan masih dalam keadaan menyusu, Ramadan tahun depan tu mengandung pula ke macam tu lah, 6 tahun ke 7 tahun. Yang ni pun cerita lama dah, 2015, 2016 saya berceramah satu tempat, ada kakak dia contoh. So kita ambil aktibar. Dia kata 6 tahun lebih kurang, dah tak terkira dah Ustazah. Mula-mula catat dah juga. Lepas tu 6 tahun tu dia jadi macam tak tahu dah. Tengok-tengok berapa ratus hari dah. Subhanallah. Jadi nak buat macam mana? Ada pandangan yang mengatakan kalau orang yang macam ni dalam situasi yang dia dah tak mampu dah, banyak fidyah. Tapi ada pandangan yang sebaiknya saya akan cakap macam ni ibu. Pi lembaga zakat ataupun saya rasa lembaga zakat ke pejabat agama, lembaga zakat dengan dia. Bagi tahu situasi kita, dia pun akan kira. Dia pun akan tolong kira. Dia ada kalkulator dia tu, tapi kalau kita rasa macam nak kena consult dulu, pergi kat kaunter dia bagi tahu saya ni macam ni dan sebagainya. Okey, dia akan kira kalkulator bayar fidyah. Ada pandangan yang mengatakan kena qada juga. Tapi selepas anak besar-besar lah. So tengok dalam situasi. Kalau sampai 100-200 hari tu saya pun tak tahu nak kata adalah boleh ganti ke tidak. Kan? Kalau 30-40 hari tu kita ambillah pandangan yang kena qada juga. Tapi selepas anak-anak besar lah, banyak video dulu. Tapi yang ni ibu saya tak buat sebagai satu jawapan konkret. Jadi ibu yang ni belajar dalam kelas fiqh lah, bukan bidang saya. Tapi nak bagi tahu kata jangan lalaikan fidyah. Kalau kena bayar segera dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kelas yang terakhir ibu kita akan syarah menjaga maruah diri. Saya kira insyaAllah akan berakhir tahun depan, bulan depan insyaAllah, ya, iaitu menjaga maruah diri dan mentaati suami. Satu lagi. Sebab menjaga maruah diri insyaAllah kita pergi tengok dengan segera dan ringkas sahaja. Sebab kita dah tengok dah beberapa topik yang sebelum ni. Wallahu ta'ala a'lam. Dan itu saja insyaAllah. Ada soalan ibu-ibu? Tak ada? Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.